Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu keputusan daripada Mahkamah LHDN yang amat mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Ianya berkaitan dengan Hamzah Zainuddin. Hari ini disahkan bahawa LHDN telah membekukan akaun bank Hamzah Zainuddin dan keluarga beliau. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dilaporkan mengambil tindakan membekukan akaun bank milik seorang pemimpin pembangkang dan ahli keluarganya. Sumber yang tahu berkenan perkara itu mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa ahli politik tersebut ialah Setiausaha Agung Bersatu iaitu Hamzah Zainuddin. Sumber itu juga berkata akaunnya dibekukan bermula hari ini. Tindakan berkenan dipercayai ada kaitan dengan siasatan berterusan SPRN terhadap ahli politik berkenan. Malaysia Kini telah menghubungi Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki untuk mendapatkan maklum balasnya berkenan perkara ini. Sasaran politik terdahulu hari ini The Star memetik sumber yang tidak didedahkan berkata, pembukaan akaun tersebut berlaku pada hari ini namun laporan itu tidak menyatakan nama ahli politik itu secara khusus. LHDN enggan mengulas lanjut mengenai perkara itu dan menjelaskan hanya pihak yang terlibat boleh mengesahkan pembekuan akaun berkenan. Pun begitu, beberapa sumber yang rapat dengan pemimpin terbabit memberitahu The Star, tindakan yang diambil ke atas tokoh politik pembangkang berkenan memang benar. Ia berlaku tetapi ahli politik berkenan tidak terganggu dengan langkah tersebut, kata beliau. Saya pasti dia ada alternatif lain, sebab itu dia tidak bimbang mengenai pembekuan akaun tersebut, kata sumber itu. Sementara itu, Sinar Harian memetik sumber menyatakan ahli politik terbabit ialah Hamzah Zainuddin. Bukan sesuatu yang mengejutkan dan memang Hamzah menjadi sasaran politik, kata sumber tersebut. Pada Jun lalu, Malaysia Kini melaporkan pegawai LHDN menyerbu kediaman Hamzah Zainuddin di Kuala Lumpur dan sejumlah fail serta dokumen berkaitan akaun dan pemilik asetnya dikatakan disita. Awal bulan ini, Hamzah yang juga Ketua Pembangkang Parlimen menghantar surat tuntutan kepada kerajaan dan Azam bagi menuduh mereka menyalahgunakan kuasa untuk mendakwanya atas kesalahan yang tidak dilakukan, kata laporan ini. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan kita apabila akaun bank Hamzah Zainuddin dan keluarganya telah pun dibekukan. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan terkini di mahkamah dalam perbicaraan Rosmah Mansur melibatkan pengubahan wang haram. Pendakwaan berkata Rosmah tidak bekerja tapi terima sejumlah wang besar. Persoalan daripada pendakwaan ialah kenapa tak bekerja tapi menerima wang yang begitu besar. Pihak pendakwaan akan membuktikan bahawa Datin Seri Rosmah Mansur yang tidak bekerja telah menerima sejumlah besar wang ke dalam akaun semasanya di Affin Bank Berhad yang menggunakannya untuk membayar bil telefon dan kad kredit yang ditanggung olehnya dan ahli keluarga. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib berkata, isteri Datuk Seri Najib Razak itu tidak mempunyai sumber bebas daripada sebarang pendapatan yang sah membuat pembayaran bil telefon dan kad kredit melalui cek yang ditandatanganinya. Pada setiap masa hingga pertuduhan di mahkamah, tertuduh tidak bekerja. Wang itu didepositkan ke dalam akaun bank semasa di Affin Bank Berhad. Jumlah wang yang didepositkan tidak setara dengan kemampuan tertuduh. Tertuduh menggunakan khidmat seorang individu iaitu Roslan Syari untuk membuat deposit ini bagi pihaknya. Roslan menjadi pengurus rumah kediaman Kompleks Sri Perdana di Putrajaya. Wang dalam deposit ini menjadi subjek pertuduhan pertama hingga ke-12 dalam kes ini, kata beliau dalam pernyataan pembukaannya pada hari pertama perbicaraan kes pengubahan wang haram yang dihadapi Rosmah di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi K. Muniandi. Ahmad Akram berkata,
wang berkenan tidak pernah dimaklumkan kepada lembaga hasil dalam negeri LHDN seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, dan cukai pendapatan juga tidak pernah dibayar terhadap wang berkenan. Oleh itu, Ahmad Akram berkata, pihak pendakwaan akan membuktikan bahawa ketika disoal siasat oleh pegawai SPRM, tertuduh telah membuat kenyataan palsu berhubung wang yang dimasukkan ke dalam akaunnya. Pihak pendakwaan akan mengemukakan sebagai sebahagian daripada kesnya penyataan yang direkodkan daripada tertuduh di bawah Seksyen 32 dalam kurungan 3 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Adalah menjadi kes pendakwaan bahawa apabila keseluruhan keterangan dipertimbangkan secara menyeluruh, kelakuan tertuduh dalam semua keadaan kes itu secara adil menyokong kesimpulan yang tidak dapat ditolak bahawa deposit yang dipersoalkan adalah hasil daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang yang bertentangan dengan Seksyen 4 dalam kurungan 1(1)(a). Bukti yang akan dikemukakan oleh pihak pendakwaan akan membuktikan bahawa deposit berkenaan boleh dipercayai secara munasabah sebagai harta yang merupakan hasil daripada aktiviti yang menyalahguna atau menyalahi undang-undang. Seperti yang telah kami katakan, tertuduh tidak mengisytiharkan wang depositnya itu di LHDN seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, kata Ahmad Akram. Beliau juga berkata, isteri bekas Perdana Menteri itu telah melanggar Seksyen 112 Akta Cukai Pendapatan 1967 yang merupakan kesalahan berjadual di bawah AMLA. Oleh itu, ia adalah satu kesalahan yang serius yang perlunya pelakunya merupakan aktiviti yang menyalahi undang-undang yang mengikut definisi pengubahan wang haram. Mengenai fakta yang disebutkan di atas, pihak pendakwaan akan menentukan bahawa tertuduh melakukan kesalahan pengubahan wang haram seperti yang didakwa dalam pertuduhan terhadapnya, kata timbalan pendakwa raya itu. Rosmah, 71 tahun berdepan, 12 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan RM 7,97,750 dan 5 pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatannya terhadap LHDN. Beliau didakwa melakukan perbuatan itu di Afin Bank Berhad, bangunan getah asli Cawangan, Jalan Ampang di Kuala Lumpur antara 4 Disember 2013 dan 8 Jun 2017 dan di LHDN Kompleks Bangunan Kerajaan, Jalan Tunku Abdul Halim di Kuala Lumpur antara 1 Mei 2014 dan 1 Mei 2018. Saudara, ini ialah persoalan yang paling penting, yang paling besar harus kita ketahui. Rosmah tidak bekerja tapi terima sejumlah wang besar, kata pendakwaan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini pasti satu pendedahan yang tak pernah Anda ketahui. Sejak akhir-akhir ini, kes tentang Rosmah Mansur dan Najib Razak sudah lama dilupakan. Tetapi ianya mula timbul semula apabila kes perbicaraan mereka mula dibuka semula. Ini memberikan pendedahan-pendedahan dan juga pembongkaran-pembongkaran rahsia dan isu yang ramai tak tahu dan kita pun tak pernah dengar. Hanya apabila di dalam mahkamah barulah sebarang isu itu dikeluarkan. Itu sebab saya kata, kalau nak saman lebih baik disaman di mahkamah, kerana apabila berlaku di mahkamah, pertikaian di mahkamah, perkara-perkara yang tersembunyi akan semuanya diketahui. Dan hari ini dikabarkan di mahkamah, disebut di mahkamah bahawa jurubank akaun Rosmah terima masa atau terima masuk lebih RM 1 juta ringgit antara 2014 hingga 2017. Wah, ini satu nilai uang yang bukan sedikit tetapi amat baik, sangat banyak. Seorang jurubank hari ini memberi keterangan bahawa akaun Rosmah Mansur menerima masuk lebih RM 1 juta antara 2014 dan 2017. Semasa perbicaraan pengubahan wang haram dan pengelakan cukai berjumlah RM 7 juta hari ini ke atas isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak, Nur Ashikin Abdullah dari Afin Bank berkata, terdapat 27 transaksi melibatkan RM
Rp1 juta. Mesin deposit tunai bank merekodkan transaksi yang melibatkan akaun yang berakhir dengan 0058, katanya lagi. Saksi pertama pendakwaan itu ketika membacakan kenyataan bertulisnya berkata bahawa deposit di cawangan bank di beberapa lokasi itu dilakukan antara 13 Oktober 2014 dan 8 Jun 2017. Menurut Asikin, deposit sehari terbesar adalah RM62.350 di cawangan bank di Bangsar, Kuala Lumpur pada 7 Oktober 2015, manakala yang terkecil ialah RM3.300 di cawangan bank LTAT Kuala Lumpur pada 12 Disember 2015. Saudara-saudara sekalian, ini bukan satu jumlah yang kecil, ini jumlah yang amat banyak. Persoalannya ialah dari manakah uang itu dan mengapa dia masuk. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu keputusan yang paling mengejutkan daripada mahkamah hari ini apabila disahkan Rosmah Mansur kalah lagi di dalam rayuan beliau di mahkamah. Dan pastinya ini akan memberikan pelbagai reaksi daripada netizen. Apa reaksi kamu terhadap kekalahan Rosmah Mansur dalam rayuan beliau di mahkamah ini? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, wanita ini, yaitu hari ini hakim menolak menangguh kes penggubahan wang haram Rosmah. Wah, ini satu perkara yang kita tunggu-tunggu. Sebenarnya keputusan ini yang kita tunggu-tunggu karena ada orang kata Anwar Ibrahim mungkin akan campur tangan, kata mereka. Tetapi dengan adanya keputusan-keputusan terkini daripada mahkamah seperti ini, maka terbuktilah bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bebas daripada sebarang campur tangan di mahkamah. Hakim menolak tangguh kes penggubahan wang haram Rosmah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini menolak permohonan untuk menangguhkan kes penggubahan wang haram dan pengelakan cukai Rosmah Mansur berjumlah RM7 juta. Hakim Perbicaraan Jenayah K. Munaidi menafikan permohonan timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib untuk mengosongkan perbicaraan yang dijadualkan hari ini bagi memberi masa kepada Jabatan Peguam Negara AJC meneliti surat representasi tertuduh. Peguam Utama Rosmah, Getam Ram Vincent, menyatakan bahawa pihak pembelaan tidak mempunyai bantahan terhadap permohonan penangguhan perbicaraan sambil menunjukkan bahawa isteri bekas Perdana Menteri yang kini dipenjarakan, Najib Abdul Razak, juga telah menghantar surat representasi kedua bertarikh 18 Ogos kepada AGC. Setelah mempertimbangkan hujahan daripada pihak dan kes ini belum selesai sejak 2018 dan ia tidak dilepaskan, hanya adil kepada tertuduh dan pihak pendakwaan untuk meneruskan kes itu, kata Muniadi. Jurubahasa mahkamah kemudian mula membacakan kepada Rosmah 12 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan RM7,97,750 dan 5 pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN untuk memulakan perbicaraan hari ini. Saudara-saudara sekalian, dengan keputusan luar biasa daripada mahkamah hari ini, maka ini akan memberikan kita satu petanda dan tunjuk bahawa negara ini sedang dalam jalan yang sangat bagus. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pengakuan daripada Datuk Seri ataupun Tun Dr. Mahathir Mohamad yang paling kita tunggu-tunggu sekali. Akhirnya, kata Dr. Mahathir Mohamad, keterangan Zeti buktikan saya betul pecat Apandi. Wah, ini cerita tentang apa? Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mendakwa keterangan bekas Gubernur Bank Negara Zeti Aziz adalah bukti bekas Peguam Negara Apandi Ali mengabaikan tugasnya. Dalam hantaran di media sosial, Mahathir turut mempersoalkan
Mengapa kerajaan ketika pimpinan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menyelesaikan saman pemecatan Effendi di luar mahkamah? Saya tersentak apabila membaca laporan berita bahawa semasa perbicaraan melibatkan 1MDB, Zeti menyatakan dia telah melaporkan kepada Peguam Negara ketika itu, iaitu Apandi, kesalahan pegawai 1MDB. Tetapi Peguam Negara tidak mengambil apa-apa tindakan. Ini seolah-olah bagi saya pengabaian tugas. Namun, Apandi telah menyaman saya kerana pemecatan secara salah. Saya bersedia untuk ke mahkamah bagi menjelaskan mengapa saya perlu membuangnya, kata Mahathir lagi. Mahathir memecat Apandi sejurus selepas PH membentuk kerajaan pada Mei 2018 dan menggantikannya dengan Tommy Thomas. Pada 13 Oktober tahun 2020, Apandi memfailkan saman RM2.2 juta terhadap Mahathir dan kerajaan atas dakwaan dia dipecat secara tidak sah. Melalui tuntutan mahkamah itu, Apandi memohon antara lain pengisytiharan bahawa Dr. Mahathir telah menyalahgunakan kedudukannya dan ini telah mendorong berlakunya pelanggaran kontrak antara dia dan kerajaan Malaysia. Penyelesaian saman itu direkodkan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Akhtar Tahir pada 13 April 2022. Dalam keterangannya ketika perbicaraan pada 27 Julai lalu, Zeti mengesahkan bahawa pada 13 Ogos 2015, Bank Negara Malaysia menyerahkan kertas siasatan IP kepada AGC dengan SOR untuk memulakan pendakwaan jenayah dan mendakwa 1MDB termasuk pegawai kanannya. Zeti berkata 1MDB dan pegawainya didapati melanggar peruntukan di bawah Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 ECA kerana memberikan maklumat palsu kepada Bank Negara Malaysia dalam permohonannya bagi kebenaran membuat pembayaran di luar negara. Di sebalik semua bukti yang dikumpul dan direkodkan oleh Bank Negara Malaysia dalam IP mengenai 1MDB yang dikemukakan, AGC ketika itu atas sebab yang tidak diketahui pada 11 September 2015 memutuskan bahawa IP yang dikemukakan oleh Bank Negara Malaysia diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut atau NFA, kata Zeti. Dalam kenyataannya hari ini, Mahathir terus mengkritik cara Apandi mengendalikan tuduhan rasuah terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini sedang menjalani hukuman penjara. Satu lagi contoh keputusan salah Apandi ialah menolak semua kes terhadap Najib. Namun, apabila seorang lagi peguam negara iaitu Tommy Thomas membawa kes Najib ke mahkamah, 3 mahkamah dan 9 hakim mendapati Najib bersalah. Jelas sekali Apandi sebagai AG tidak meneliti kes itu secara menyeluruh sebelum mengisytiharkan Najib tiada kes untuk dijawab. Ini sekali lagi menunjukkan pengabaian tugas di pihak Apandi. Namun apabila dia menyaman kerajaan dan saya kerana pemecatan secara salah, kerajaan bersetuju untuk menyelesaikan kes di luar mahkamah dan memberikan Apandi sejumlah wang yang tidak diketahui untuk menggugurkan tindakannya menyaman kerajaan dan saya, kata Mahathir. Ini bermakna kerajaan bersetuju bahawa beliau telah dipecat secara salah. Saya bukan pihak dalam penyelesaian itu. Saya tidak bersetuju bahawa saya telah memecat Apandi secara salah. Kini, laporan bahawa beliau gagal mengambil tindakan terhadap laporan oleh Bank Negara membuktikan beliau tidak menjalankan tugasnya sebagai AJ. Ini mewajarkan lagi pemecatannya sebagai AJ. Bahawa AJ seperti itu diberi pampasan dengan jumlah wang yang tidak diketahui tidak menggambarkan dengan baik kedaulatan undang-undang di negara ini, ujar Mahathir lagi. Apabila Mahathir membuat pengakuan dan pendedahan ini, mata dan pemikiran kita memang terbuka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini bukan main-main. Ini perkara yang sangat serius. Perbuatan gurauan boleh dipilih,
perbuatan gurauan harus berhati-hati. Mungkin pada kita gurauan tersebut adalah gurauan semata-mata, tetapi bagi orang yang menerima gurauan tersebut, mungkin ianya akan membawa kesan yang amat dahsyat, besar dan membawa kesan sehingga ke akhir hayat. Perbuatan yang disangka hanya akan disangka boleh selesai sehari dua, mungkin ianya akan berlanjutan. Apalagi apabila perbuatan gurauan tersebut telah direkam dalam video dan telah tular. Bayangkan Anda ialah subjek kepada gurauan tersebut dan orang melihat bagaimana Anda menjadi bahan gurauan, terutamanya melibatkan dipukul kepala. Ini semua ialah apabila satu petikan keratan video menunjukkan Sanusi memukul kepala seorang wanita dengan menggunakan gulungan kertas. Ini menimbulkan pelbagai reaksi daripada netizen dan juga daripada aktivis bebas NGO, terutamanya wanita. Salah satu perkara yang kini menjadi tular ialah Menteri Besar Kedah ketuk kepala, Sanusi nak melawak pun melawaklah benda lain, kata seorang pemimpin daripada Pakatan Harapan iaitu Mahfuz Omar. Timbalan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi, tindakan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor yang mengetuk kepala seorang wanita dengan gulungan kertas seakan-akan bergurau dengan rakyat dianggap sebagai tidak wajar. Pengerusi Pakatan Harapan PH Kedah Datuk Mahfuz Omar menyifatkan kepala adalah anugerah daripada Allah dan diberikan otak untuk berfikir. Jadi tidak sepatutnya, tidak sewajarnya Sanusi buat begitu. Bagi saya tindakannya kurang elok. Sepatutnya nak melawaklah benda lain, kata beliau. Nak berguraulah benda lain. Jangan bergurau benda-benda yang boleh memberikan gambaran sebab bukan semua orang boleh faham, kata Mahfuz. Apabila kita menjadi pemimpin seperti Menteri Besar, kita seharusnya menjaga benda-benda seperti ini, katanya ketika dihubungi Harapan Daily hari ini. Beliau berkata demikian apabila ditanya tentang video tular yang menimbulkan kontroversi melibatkan Sanusi dan seorang wanita tempoh hari. Ada netizen yang mula memberikan pandangan dan perbezaan. Kata mereka, waktu Anwar Ibrahim membuat gurauan meminta nombor telefon semasa memberikan ceramah baru-baru ini, walaun cuba mengatakan yang tak baik untuk Anwar Ibrahim. Mereka sekarang ini, para penyokong Anwar Ibrahim membuat perbandingan. Mana yang lebih teruk? Kata mereka, Anwar Ibrahim bergurau hanya meminta nombor telefon. Tapi Sanusi pula bergurau dengan memukul kepala. Jadi, mengetuk kepala. Jadi, mana satukah gurauan yang boleh diterima? Namun, walaupun tetap hanya menerima gurauan daripada Sanusi, tetapi tidak dapat menerima gurauan daripada Anwar Ibrahim. Itu yang dikatakan oleh para penyokong daripada blog Anwar Ibrahim. Mereka kata, kalau mereka buat, kata mereka, itu semua boleh terima, semua boleh benar. Tapi kalau Anwar yang buat, semuanya salah, kata mereka. Namun, gurauan yang dilakukan Sanusi itu tidak patut. Kadang-kadang ia memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi baru, kata Mahfuz lagi. Mengulas lanjut, Mahfuz yang juga naib Presiden amanah menyifatkan masyarakat sememangnya akan berasa seronok jika seseorang pemimpin bergurau bersama mereka. Jadi kita coba elak. Apatah lagi lelaki dan perempuan. Walaupun tidak menyentuh aurat dan sebagainya, tapi saya fikir tindakan itu tidak wajar, ujar beliau lagi. Baru-baru ini tular sebuah video berdurasi 18 saat yang menunjukkan tindakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu bergurau dengan mengetuk kepala seorang wanita menggunakan kertas mendapat perhatian warga maya. Kejadian tersebut turut disambut gelak tawa orang sekeliling yang menganggap ia sebagai jenaka biasa. Dan Sanusi juga telah mendapat sokongan perhatian daripada para penyokong PN dengan mengatakan
Okelah, bukan ketuk guna kuali. Penyokong PN tetap halalkan aksi Sanusi. Selepas ungkapan biadab Kepala Bapahang, penyokong Perikatan Nasional PN dilihat cuba untuk menghalalkan aksi Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Manor mengetuk kepala seorang wanita dengan gulungan kertas. Malah mereka mendakwa individu bertudung warna perang yang diketuk itu merupakan anak saudara ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri berkenan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.